Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada Tuan Hisham. Hari ini saya mungkin lebih sikit sahaja daripada 10 minit je minta izin kerana ada penerangan yang berkaitan dengan minda sejahtera. Okey, pagi ini saya seronok dengan perkongsian Ustaz Khairuddin yang berkaitan dengan khusyuk di dalam solat ya. Kerana saya fikir apa yang Ustaz share tadi ada kaitan dengan topik yang ingin kami bincangkan pada hari ini, iaitu self compassion dan juga resilience ya. Dua perkara ini sebenarnya adalah sangat penting sebagai salah satu intervensi umum kita dalam mengurus stres, kebimbangan dan kemurungan. Okey, silakan sis. Okey, untuk pengetahuan semua, mungkin pernah dengar perkataan self-compassion ataupun disebut juga swacinta. Dalam perkataan yang senang adalah bagaimana kita sayang diri kita sendiri, bagaimana kita respon kepada diri kita sendiri apabila sesuatu yang berlaku. Contoh, apa yang kita harapkan tidak terjadi atau kita buat sesuatu yang salah tanpa sengaja. Dan kita, adakah kita blame diri kita ataupun kita duduk dan berfikir untuk membuat penambahbaikan. Jadi amalan belas kasihan ke diri ataupun kesian pada diri sendiri sangat penting untuk meningkatkan daya tahan diri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat dalam minda sejahtera soal selidik yang Tok Wan ada bagi link tu, selain daripada tuan-tuan dan puan-puan menjawab DAS, iaitu soal selidik depression, anxiety, stress skill itu, ada ujian gaya daya tindak. Jadi itulah sebabnya kami berkongsi tentang tajuk ini kerana amalan belas kasihan kepada diri sendiri ataupun self-compassion sangat penting untuk daya tindak kita untuk mencapai kesejahteraan hidup. Okay. Seterusnya, okey, kalau kita tengok self-compassion itu sendiri dalam selain sebelum itu swacinta. Maksudnya perbuatan menghargai diri, mengutamakan kebahagiaan diri, kesihatan mental dan fizikal diri melebihi apapun. Maksudnya pernah dengar kan sayang diri sendiri sebelum sayang orang lain. Ataupun kalau dalam self-compassion itu adalah satu the care we offer ourselves. Maksudnya ambil kisah yang kita beri pada diri kita walaupun kita buat salah, walaupun kita telah membuat perkara yang memalukan diri sendiri ataupun ada perkara yang kita tak boleh capai, semua berkaitan dengan diri kita sendiri walaupun dia tidak terjadi seperti yang kita plankan tapi kita tetap memaafkan diri kita. Okey, itu maksud self compassion. Okey, seterusnya. Okey, dengan self-compassion ini juga kita akan memberi, maksudnya kita sayang diri kita, kita kan membuat baik kepada orang lain, kepada kawan kita. Tetapi kadang kita terlupa membuat baik kepada diri kita sendiri. Itu yang kesian tu ya, itu yang kadang kita stres, kadang kita tanpa sedar kita berlaku kejam pada diri kita sendiri, kejam pada diri kita sendiri. Ya, contoh, kalau kawan call, kawan baik minta masa kita, okey kita beri masa, kita cakna dia tapi kita terlupa cakna diri kita sendiri. Okay, itu maksud self-compassion untuk kita lebih faham ya. Okay, seterusnya, juga dikatakan self-compassion ini terbagi kepada 3. Okay, mindfulness, common humanity atau contentedness dan juga self-kindness. Okay, maksudnya kat sini kita bagi contoh, mungkin kita pernah dengar mindfulness. Maksudnya kalau kita ni terbuka, okey, kalau kita mengalami satu perkara yang efek diri kita, kita akan kata, oh ini adalah saat kejatuhan aku. Contoh, kita menerima, oh aku dah buat salah, this is a moment of suffering. Ketika ini aku rasa susah hati, ketika ini aku rasa menderita, ketika ini kita terima. Kita mindfulness, kita merasai, itu maksud mindfulness. Okay? Kemudian common humanity, kita sentiasa ingat bukan kita seorang saja yang susah, bukan kita seorang dia pernah buat salah, bukan kita seorang saja yang kita rasa teruk sangat, orang lain pun pernah juga melakukan perkara-perkara demikian. Jadi kita terima benda tu. Okay, what next? Kita fikirlah apa nak buat ya. Kemudian self-kindness, kita support dan memahami diri kita. Okay, may I be kind to myself. Kan, instead of kita baik kepada orang lain kan, may I be a friend, kita jadi kawan kepada diri kita sendiri. Itu 3 komponen dalam
self-compassion. Okay, seterusnya. Tapi bagaimana kita nak buat? Okey, di sini disertakan tips. Yang pertama, kita jangan meletakkan jagaan yang tidak mampu kita capai secara realistik. Contoh, sekarang ni kita bekerja work from home. So kita kena manage kita punya masa. Memang tanpa kita sedar, kita dah kita buat benda yang di luar kemampuan. Jadi kita kena ada masa untuk berehat, kita kena break. Kalau hari ni kita ni jenis boleh selesaikan 4 kerja dalam satu hari, itulah kemampuan kita. Kalau orang lain boleh buat 10, itu dia. Kita ikut kemampuan diri kita. Okey, seterusnya ialah akui dan terima hakikat ada kalinya kita perlukan rehat. Of course, kita memang perlukan rehat. Rehat kita macam-macam. Tak semestinya tidur. Kadang-kadang kita berbual dengan anak. Bila kita tengah buat kerja, anak datang, kita layan. Kerana itu kita anggap, layan anak 10 minit itu adalah waktu berehat kita. Sebab kita work from home kan, kita boleh kawal masa kita tu. So kita akui, jangan kita reject, aku mesti kerja, aku mesti set. Yes, kita memang kena kerja, tapi kita kena rehat. Kita kena recharge diri kita. Yang ketiga, terima kekurangan diri sebagai satu yang normal. It's okay not to be okay. Kita boleh dengar kan? Sebab kita berbeza. Bila kita ada kekurangan, of course kita ada kekuatan. Kan? Mesti. Kita ada kekuatan, kita ada kelemahan. Biasa sebab kita tak sempurna. Kita terima. Seterusnya keempat, jangan bebankan diri dengan terlalu banyak tanggungan pada satu masa. Kan? Satu masa nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu. Kita kena, kalau bagus kita buat things to do lah. Kita senaraikan, dah siap apa-apa kan. Kita senarai one by one. Okay? Yang kelima, kurangkan beban dengan melepaskan perkara yang tidak perlu dalam hidup. Dalam hidup kita ni ada perkara-perkara yang tak perlu. Kita tak perlu fikir apa orang cakap pasal kita yang rapu-rapu semua tu. Kita perlu melepaskan benda yang kita rasa, aku tak perlu buat ni, ada benda lain yang penting lagi untuk aku buat. Kan? Macam tu. Dan last sekali adalah maafkan diri sendiri. Kita mesti maafkan diri kita. Sebagaimana kita maafkan kawan-kawan kita kena maafkan diri kita sendiri. Sebab kita tak sempurna. Kan? Berapa banyak kesalahan kita duduk muhasabah diri dan kita maafkan dan kita buat penambahbaikan. Itu maksudnya. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh-contoh self-compassion. Saya tak perlu jelaskan kerana saya akan share slide ini kepada kawan-kawan dari segi fizikal, mental, emotional, relational dan juga spiritual. Sebab dia ada elemen mindfulness dekat sini. Perkara-perkara yang boleh kita buat untuk membantu. Sebab berdasarkan dapatan yang kami berdua lihat, keputusan minda sihat yang tuan-tuan dan puan telah dibuki, majoritinya mengalami kebimbangan. Tapi tak adalah teruk benar, ada yang kami akan analisis, tapi kebimbangan yang lebih. Jadi melalui aktiviti-aktiviti yang tersenarai di dalam gambar ini, tuan-tuan dan puan boleh cuba ya. Okey, seterusnya. Apa faedahnya self-compassion ini? Yang pertama, dia akan merangsang kegembiraan. Tuan-tuan, semua orang sibuk dekat PPD ni, semua sibuk. Tetapi kita mesti kesian pada diri, kita mesti buat aktiviti ini untuk kita boost balik kita punya happiness, kegembiraan kita. Bila kita gembira, dia akan efek kepada isteri, suami, anak-anak, ibu bapa, orang yang terdekat dengan kita. Kalau kita gembira, kalau kita monyok, muka ketat, sentak, kadang-kadang kawan kita pun rasa risau dengan keadaan kita kan. Okey, yang kedua, dia akan meningkatkan penghargaan diri kita. Kan? Kita akan rasa, aku ini bukanlah teruk benar. Aku sayang dia, aku adalah aku limited edition. Kan? Orang lain tak ada sama dengan aku. Manusia itu unik. Yang ketiga, dia akan improve body image. Kita akan rasa yakin pada diri, kita suka pada diri kita. Orang nak cakap apa tu, terpulang dia lah. Kita tak boleh kawal mereka, tapi kita boleh kawal diri kita. Dan yang ni menarik, reduce stress. Memang aktiviti self-compassion ini akan mengurangkan stres kita. Okay? Kalau orang akan kata, alah benda simple tu semua aku buat. Alah buat apa, buat benda tu semua, buang masa. Cuba dulu tuan-tuan dan puan-puan, kita buat, cuba dulu. Bukan untuk orang lain, kasihanlah diri kita sendiri. Dan akan membina resilient. Apa resilient tu? Ni kita nak cerita seberingkas. Okay, seterusnya. Okay, sebenarnya resilient ini adalah kita perlu bina resilient ni sejak kecil. Kalau kita ada anak-anak, kita kena bina resilient ni. Kalau kita dah dewasa ni, tak apa, it's okay. Belum terlewat ya. Okay, next. Tengok gambar orang tu, betapa kuatnya dia mendokong gajah umpamanya lah ya. Okey, seterusnya start. Okey, apakah tanda-tanda anda adalah seorang resilient? Okey, cuba tengok kat sini. Tanda-tanda ni, jom kita cek sama-sama. Yang pertama,
Adakah anda boleh meminta bantuan apabila diuji? Jika ya, anda mempunyai tanda resilient. Resilient bahasa yang mudah adalah keliotan, ketahanan. Walau macam mana pun kita boleh bertahan. Dan tetapi ada 6 tanda di sini. Pertama, adakah anda boleh meminta bantuan apabila menghadapi masalah? Jika ya, anda seorang yang mempunyai resilient. Yang ketiga, anda kenal kekuatan diri sendiri dan apa yang diperlukan untuk menghadapi. Kita tahu kekurangan kita macam nak overcome. Seterusnya, kita boleh belajar sesuatu dari apa jua keadaan yang dilalui. Kita dapat melihat hikmah. Contoh, dalam keadaan kita dekat rumah, kerja di rumah, apa hikmahnya? Banyak sangat hikmahnya. Walaupun kita tidak ada kepuasan bekerja, memberi ceramah dalam ni tak nampak kawan-kawan, tak puas, tetapi lihat secara hikmahnya. Jika ya, maka anda mempunyai salah satu ciri-ciri seorang yang resilient, berdaya tahan. Seterusnya, berani untuk kembali kepada masalah yang ada dan cuba lagi menghadapi strategi baru. Cuba-cuba benda ni yang kita kena ajar kepada anak-anak kita. Ramai remaja di luar sana, resilientnya rendah, itu yang berlaku bunuh diri dan sebagainya. Dan bukan remaja saja, ada juga dalam kalangan AKP dan pegawai yang tak boleh menghadapi perkara-perkara ini. Dan sekarang kita susah nak cakap, dengan cabaran pandemik, kita kena memahami, mungkin kita tak rasa, tapi kita orang lain yang merasa itu. So kalau mereka tidak mempunyai resilient, kita bimbang akan berlaku perkara-perkara yang memudaratkan diri mereka. Seterusnya, sentiasa percaya yang seteruk mana pun keadaan, berpotensi, maknanya boleh lagi diperbaiki, boleh lagi diubah. That's why kita kena minta tolong orang lain. Ada benda yang kita tak boleh nak handle, ya. Dan last kali, boleh meletakkan jagaan yang realistik dari satu keadaan. Maksudnya kita kena berpijak di bumi yang nyata. Ada benda yang limitasi kita tak boleh, tak reti, tak boleh. So kita memang kena minta tolong orang lain. Okay, seterusnya. Okay, jika ada 6 tu semua, anda memang mempunyai resilient. Okay, ini yang kami nak fokuskan tentang program peningkatan kesejahteraan psikologi warga KPM yang tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak. Dalam tempoh 8 Julai hingga 15 Julai, tuan-tuan telah pun melengkapkan DAS dan juga UGDT, ujian gaya daya tindak. Ya. Okey, seterusnya. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, seramai 75 orang dalam kalangan kita telah pun menjawab, 27 orang AKP dan 48 pegawai. Di dalam sistem, kami boleh melihat seperti yang sebelah kiri itu, siapa yang memperoleh pra dan juga pra pasca. Kalau tuan-tuan tengok dalam keputusan ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada ditulis sama ada tuan-tuan hanya pra ataupun pra pasca. Okey, kepada yang memperoleh pra, yang memperoleh pra adalah seramai 46 orang. Okey, dalam 75 orang kita ni yang buat ni, 46 orang memperoleh skor pra sahaja. So kalau pra sahaja, maknanya anda normal dan baik. Dan kawan-kawan semua akan diberikan intervensi umum. Yang saya dan Tok Wan berikan setiap minggu ni dikira intervensi umum. Ya? Dan tidak perlu menjawab DAS dan UGDT lagi. Tak perlu jawab. Ya? So tuan-tuan tengok sendiri. Ya? Walaupun kami tahu sebenarnya siapa yang pra, siapa yang prapos. Ya? Untuk yang pra ataupun prapasca, untuk yang prapasca ini, bagi yang kategori ringan dan sederhana, tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan semua akan diberi intervensi khusus yang sedang tuan-tuan hadapi sekarang ni. Ya? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan perlu menjawab sekali lagi selepas 14 hari. Okey, ini bukan kami suruh, ini kementerian yang minta. Sebab dia nak tengok ada tak perubahan before and after setelah menerima intervensi daripada kami secara umum. Umum, once a week yang kami beri. Selepas 14 hari. So yang itu adalah seramai 46 orang itulah. 46 orang. Manakala yang pra dan pasca yang ada teruk dan sangat teruk, sama ada stres atau bimbang dia atau kemurungan dia, ada salah satu teruk dan sangat teruk, maka tuan-tuan dan puan-puan perlu menjawab sekali lagi sama juga. Namun bezanya kami akan memberi intervensi khusus kepada yang terlibat. Kami akan hubungi secara personal. Kita tak akan umumkan, secara personal, very personal benda ni. So kita akan buat program yang khusus yang saya dan Tok Wan akan jelaskan nanti. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh-contoh. Okey, ini adalah yang saya dah edit. Bukan siapa-siapa punya keputusan tu, itu adalah yang edit. Kalau tengok yang di sebelah atas itu, ada saringan pra, saringan pasca. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan dalam keputusan mempunyai gambar yang itu, saringan pra dan saringan pasca, maknanya tuan-tuan akan menjawab sekali lagi UGDT ini dan DAS ni lah yang soal CV yang tuan-tuan buat tu kena buat sekali lagi. Okey.
Jika tuan-tuan dan puan-puan mendapat keputusan yang saringan pra sahaja, iaitu ramai 29 orang yang pra sahaja, maka tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu lagi membuat ujian yang minda sihat dan UGDT tu, ya. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok, walaupun ada teruk, sederhana dan sebagainya, kita tengok pada gaya daya tindak. Gaya daya tindak ni adalah yang sedang kami kongsi ni lah. Macam mana kita stres, kita bimbang, kita depressed, tapi bagaimana kita bertindak ataupun coping skills. Jadi coping skills ni yang kami kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana untuk overcome secara semua cabarannya kita alami. Itu maksudnya, ya. Okey, seterusnya. Okey, last kali, ya. Sebenarnya kawan-kawan, kita baiklah kepada diri kita sendiri, kerana orang yang mempunyai self-compassion lebih gembira, lebih optimis dan kurang untuk merasa depres ataupun bimbang, ya. Salah satu contohnya kalau tengok tadi, khusyuk dalam solat, ya, bagi yang Islam, memang salah satu cara untuk kita directly cakap dengan Allah. Seperti mana satu teknik Dr. Azura yang saya belajar, teknik CDA, teknik cakap dengan Allah. Kita cakap dengan Allah. Allah, aku stres. Kerja aku banyak, ya Allah tolong aku, ya Allah, aku berdaya, tolong aku, ya Allah. Cakap dengan Allah instead daripada kita bercakap dekat tempat-tempat yang mungkin akan memudaratkan kita balik, ya. Okey, so saya rasa itu saja proposal saya hari ini, lebih sikit 16 minit ke 17 minit. Kerana saya dan Tok Wan perlu memberi penjelasan ini supaya kita sama-sama faham dan kita sama-sama mulai hari ini lebih sayangkan diri, sayang kepada diri kita supaya kita sihat dari segi mental dan dapat menjalankan tugas dengan lebih baik. Terima kasih Tuan Haji dan Tuan Kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.